Kisah ini diceritakan oleh Hashim Sa'ad. Ada orang kata cerita hantu, misteri itu karut. Tapi dalam usia 55 tahun, saya telah berjumpa dengan pelbagai kejadian pelik. Terpulanglah kepada anda hendak percaya cerita saya. Setiap malam antara pukul 11.30 hingga 12.30 malam, rumah saya sentiasa tercium bau wangi, bau haruman pelbagai jenis bunga semerbak memenuhi segenap ruang. Antara haruman tercium bau bunga melo, cempaka dan kenanga. Selepas tercium bau wangi itu, saya ternampak lembaga seorang wanita berbentuk separuh manusia. Lembaga itu tidak mengganggu saya. Emak saya, Salasiah Awang Kecil, memang tahu kisah ini. Apabila tercium bau wangi, emak datang dekat saya dan bacakan ayat-ayat Al-Quran. Kejadian ini berlaku dalam tempoh 45 minit. Selepas dibacakan ayat-ayat Al-Quran, lembaga dan bau wangi itu hilang serta-merta. Kejadian itu berlarutan sehinggalah saya berkahwin. Dalam tempoh seminggu, 4 kali lembaga sekerat manusia itu akan datang ke rumah saya. Saya pernah berikhtiar berubat dan diberi ayat pendinding bagi mengelakkan diganggu makhluk tersebut. Ada orang kata lembaga itu Puteri Melo 7 beradik dari Gunung Jerai. Entahlah, saya tak tahu. Ada orang kata kisah itu ada kaitan hobi saya semasa bujang memikat burung murai. Memang hobi saya ke Gunung Jerai, pergi petang Jumaat dan balik waktu senja. Setiap kali pergi, saya biasa tangkap 2-3 ekor murai. Mungkin itu penunggu burung murai. Entahlah, saya tidak dapat pastikan kesahihannya dari mana asal-usul makhluk itu. Sejak saya menduda kematian isteri, tidak ada pula makhluk itu datang. Ini kisah benar-benar berlaku pada saya. Anda hendak percaya cerita saya atau tidak? Terpulang. Kejadian pelik ini berlaku pada 2005 ketika saya berbual-bual di sebuah kedai makan di Bumbung 5, Kepala Batas, pukul 3 pagi. Ketika itu saya ditemani dengan 2 orang rakan bernama Rizal dan Saad. Rizal memberitahu saya dia ternampak 2 orang perempuan tanpa kepala. Saad pula memberitahu Rizal ternampak 2 perempuan lengkap sifatnya tetapi pakai mahkota di kepala. Jarak antara kami dengan 2 perempuan itu sejauh 50 meter, kira-kira selang 2 tiang elektrik. Saya melihat memang ada 2 perempuan sedang berjalan di jalan raya. Lama kelamaan makin dekat. Rizal memberitahu saya memang 2 perempuan itu tidak ada kepala. Bila bertelagah, Rizal suruh Saad tengok melalui celah kelangkang sendiri. Kalau tak nampak kaki berpijak atas jalan, itu hantu. Kalau nampak penuh, itu manusia. Saad pun ikut nasihat Rizal dan nampak penuh. Ada kepala, kaki pijak atas jalan dan 2 perempuan itu pakai baju gaun putih labu meleret di tanah. Kami terus menunggu 2 perempuan itu berjalan ke arah kami. Makin lama makin dekat. Bila sampai depan kami, saya terus tanya, nak ke mana? Salah seorang perempuan itu menjawab, hendak ke Kepala Batas. Ketika itu juga rakan saya Saad masuk dalam kereta terus balik. Rizal pula hidupkan enjin motor terus pecut, tinggalkan saya bersama 2 perempuan itu. Saya tidak takut. Saya cuba mengajak 2 perempuan itu berbual-bual, tetapi mereka terus berjalan. Tidak lama kemudian saya lihat 2 perempuan pakai mahkota itu berpatah balik menuju ke arah Sungai Petani. Memang perempuan itu memakai mahkota perak berwarna putih dan ada permata merah menghiasi di atasnya. Siapa 2 perempuan cantik ini? Manusia atau? Terpulanglah kepada anda hendak percaya atau tidak. Tapi kisah ini benar-benar berlaku. Kisah ini berlaku pada tahun 2004 pukul 10 malam. Ketika itu saya lihat seorang perempuan Cina sedang berjalan dalam jarak 300 meter menuju ke arah Tokong Cina Bumbung 5. Ketika itu saya menaiki motosikal. Saya bertanya perempuan Cina itu, rumah di mana? Perempuan Cina itu menjawab, sana, sambil tunjuk ke arah Bumbung 5. Saya lihat perempuan Cina itu
masuk ke bilik air di tokong berkenaan. Saya terus menunggu di pondok telefon dalam jarak 30 meter. Saya nampak perempuan Cina itu kuak rambut dan keluar dari bilik air dan terus berjalan menuju ke arah lampu di jalan besar. Sampai di bawah lampu, perempuan Cina pakai skirt itu gaib. Bila hilang, saya berpusing cuba mencarinya di kawasan sekeliling tapi tidak berjumpa. Kejadian ini memang aneh. Apabila saya dekati tokong, saya terkejut pintu tandas dimangga. Sah, pintu tandas berkunci. Jadi, macam mana perempuan Cina itu masuk dan keluar sedangkan pintu tandas dimangga? Pelik bukan? Kejadian ini berlaku sekitar tahun 1990-an. Ketika itu, saya bertugas sebagai seorang pengawal di sebuah pusat latihan pertanian di Kepala Batas. Pukul 3 pagi, sewaktu sedang meronda, saya ternampak seorang perempuan muda bertudung bawa sedulang makanan. Peliknya, dalam dulang itu ada pulut kuning, ayam panggang dan buah kurma. Dulang yang dibawa itu seperti orang hendak memutus ubat, tapi belum sempat bertanya, tiba-tiba perempuan itu gaib. Siapakah perempuan bertudung mengusung dulang itu? Kawasan pusat latihan tu tidak ada sesiapa, hanya saya seorang berkawal malam tu. Sebenarnya sebelum ini, semasa sedang bertugas di situ, saya pernah ternampak sebuah perkampungan indah terbentang di hadapan mata saya. Kejadian ini juga berlaku antara pukul 3 pagi hingga 3:30 pagi. Saya boleh nampak kanak-kanak bermain, ada bendang terbentang luas. Saya juga ternampak padang dan ada sekumpulan kanak-kanak bermain sambil bersukaria. Saya menjadi asyik melihat perkampungan tersebut. Tiba-tiba ketika saya sedang seronok melihat kanak-kanak bermain, rakan sekerja bernama Hamid yang sedang meronda memanggil nama saya. Hashim, Hashim. Hamid memanggil nama saya. Saya beritahu Hamid, ada nampak tak budak-budak sedang bermain-main tadi? Pelik, Hamid tak nampak. Jadi perkampungan apa yang saya nampak pukul 3 pagi tu? Siapa pula budak-budak yang sedang bermain tu? Kalau anda mengandaikan saya sedang bermimpi, tidak, saya bukan bermimpi. Saya sedang bertugas. Apa yang saya lihat tadi betul-betul berlaku di alam nyata seperti wayang gambar. Buktinya memang susah saya hendak buktikan segala cerita saya ini. Apa yang dapat saya katakan, semua kejadian aneh dan pelik ini benar-benar berlaku dalam hidup saya. Terpulanglah kepada anda hendak percaya atau tidak, tapi saya tidak pandai mereka-reka cerita pada saya kisah pelik, aneh dan misteri yang pernah berlaku pada saya dan mungkin dialami anda. Banyak lagi rahsia yang kita tidak ketahui. Ibarat kata ulama, ilmu dimiliki manusia itu bak setitis air di lautan.